Biologi tingkatan 5, bab 2, pergerakan dan sokongan. Saya pernah buat video tajuk ni tapi tak habis. Kali ni saya berazam untuk buat semula dan habiskannya. Video ni khas untuk kamu semua yang membuat permintaan untuk tajuk ini. Okey, jom kita mulakan. Bab 2 ni kita belajar pasal sistem otot rangka yang melibatkan tulang, rawan, otot, sendi, ligamen, tendon, tentang mekanisme pergerakan dalam haiwan dan sistem sokongan pada tumbuhan. Dalam SPM, ada 2-3 soalan untuk kertas 1. Popular juga untuk kertas 2. Kertas 3 setakat ni tak ada. Dalam SPM 2019, kertas 1 ada 2 soalan je, iaitu soalan nombor 35 menanyakan tentang mekanisme pergerakan dalam belalang dan katak, dan soalan 36 tentang masalah berkaitan sistem otot rangka. Kertas 2, soalan nombor 2 tentang tulang belakang, osteoporosis dan mekanisme pergerakan dalam arnab. Jadi untuk SPM 2019, memang topik 2 ni penting untuk kita kuasai kerana dia menyumbang markah yang banyak. Okey, dalam bab 2 ni, mostly kita sentuh 2 jenis sistem iaitu sistem rangka, skeletal system dan sistem otot, muscular system. Kalau kita gabungkan kedua-dua sistem ini, akan jadi sistem otot rangka, muscular skeletal system. Sistem otot rangka ada banyak fungsi, antaranya ialah untuk bergerak. Kenapa kita perlu bergerak? Manusia perlu bergerak untuk mencari makanan, air dan tempat perlindungan. Manusia juga perlu bergerak untuk menyelamatkan diri daripada musuh serta mencari pasangan. Dengan bergerak, manusia dapat terus hidup serta menambahkan bilangan spesiesnya. Ultimately, manusia dapat menjamin kemandirian spesiesnya. Apakah itu sistem rangka? Sistem rangka ialah sistem badan yang terdiri daripada tulang, rawan, sendi, ligamen dan tendon. Terdapat 5 fungsi utama sistem rangka manusia iaitu: pertama, memberikan bentuk dan sokongan kepada badan. Contohnya, tulang tengkorak yang terdiri daripada soket mata, tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah memberi bentuk wajah. Kedua, sistem rangka membolehkan manusia dan haiwan bergerak. Apabila otot mengecut, ini akan menarik tulang seterusnya membolehkan pergerakan. Ketiga, sistem rangka melindungi organ-organ dalaman badan seperti jantung, peparu dan otak. Contohnya, tulang kranium melindungi otak. Tulang rusuk pula melindungi jantung dan peparu. Keempat, sum-sum tulang menghasilkan sel darah. Dalam proses hematopoiesis, sel stem dalam sum-sum tulang menghasilkan pelbagai jenis sel darah termasuklah sel darah merah. Kelima, tulang menyimpan garam mineral tertentu seperti kalsium dan fosforus. Apabila kandungan kalsium atau fosforus dalam darah menjadi rendah, simpanan kalsium dan fosforus dalam tulang dapat digunakan. Sistem rangka manusia mengandungi lebih kurang 206 ketul tulang yang terdiri daripada pelbagai saiz dan bentuk. Ada tulang yang panjang seperti tulang peha, femur dan tulang lengan, humerus. Ada tulang yang kecil seperti tulang-tulang yang membentuk pergelangan tangan dan tulang-tulang ossicle dalam telinga. Ada tulang yang lepir, ada yang bulat dan sebagainya. Menariknya, semasa kita lahir ke dunia, kita mempunyai lebih banyak tulang, lebih kurang 275 ketul tulang. Apabila kita membesar, tulang-tulang ini akan bercantum sehingga berkurang kepada 206 ketul tulang sahaja. Tulang ni apa sebenarnya? Tulang ni bukan macam besi atau kayu tau. Maksud saya tulang bukan objek keras semata-mata. Tulang ni benda hidup. Tulang merupakan organ yang terdiri daripada tisu-tisu tulang, sum-sum tulang, tisu-tisu darah, tisu-tisu saraf dan banyak lagi. Tisu yang utama dah tentu tisu-tisu tulang. Tisu tulang merupakan tisu yang keras ataupun dipanggil hard tissue.
Ia merupakan sejenis tisu penghubung seperti mana yang telah kita belajar dalam tingkatan 4 bab 2. Tisu-tisu tulang ini bercampur bersama dengan collagen atau ocean yang dikeraskan oleh mineral tak organik, inorganic mineral seperti kalsium dan fosforus. Hal ini menjadikan tulang ringan tetapi keras dan kuat. Terdapat dua jenis tisu tulang iaitu tisu kortikol dan tisu cancellous. Tisu kortikol merupakan tisu keras yang membina bahagian luar tulang. Tisu cancellous pula merupakan tisu lembut yang membina bahagian dalam tulang. Terdapat tiga jenis sel tulang iaitu osteoblast, osteocyte dan osteoclast. Osteoblast ialah sel tulang yang membina tulang. Osteocyte dan osteoclast pula ialah sel tulang yang memusnahkan tulang. Kenapa pula ada sel tulang yang memusnahkan tulang? Well, antara sebabnya, sel-sel tulang ini bekerjasama untuk membina tulang yang sihat dan kuat. Jadi bahagian tulang yang rosak akan dimusnahkan supaya tulang yang baru dapat dihasilkan. Selain itu, ingat tak tadi kita bincang fungsi kelima tulang iaitu sebagai tempat simpanan garam mineral seperti kalsium dan fosforus. Kalau badan kita tak cukup kalsium atau fosforus, sel tulang macam osteoklast inilah yang akan memusnahkan struktur tulang supaya mineral-mineral dapat disalurkan memasuki salur darah. Sekarang kita dah tahu apa itu tulang secara umum. Jadi sekarang kita dah bolehlah start belajar topik 2 ni dengan lebih serius. Baru je nak mula. Okey? Ni rangka manusia. Cantik kan? Rangka manusia ni berada dalam badan kita. Jadi kita tak nampak. Rangka manusia dibalut oleh otot-otot dan kulit. Jadi rangka manusia ni dipanggil rangka dalam atau endoskeletal. Rangka manusia bolehlah dibahagikan kepada dua jenis iaitu rangka paksi, axial skeletal dan rangka appendage, epidencular skeletal. Rangka paksi ialah rangka yang menyokong bahagian utama badan, bahagian kepala, leher dan badan, bahagian tengah badan manusia. Rangka appendage pula terdiri daripada bahagian badan yang terlibat dalam pergerakan utama badan iaitu tangan dan kaki. Manusia dewasa ada berapa tulang? 206 kan? Jadi sebagai pelajar biologi, kita kena ingat nama-nama tulang ini. Padan muka. Don't worry, tak adalah sesusah yang kamu fikirkan. Contohnya, tulang belakang kita panggil turus vertebra. Turus vertebra ada 33 ketul tulang. Vertebra pada leher dipanggil vertebra cervix. Ada 7 vertebra cervix. Nama-namanya ialah C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan C7. C1 dan C2 special sebab ada nama nickname iaitu Atlas dan Axis. Poin saya ialah tak adalah susah sangat nama-nama tulang ni. Macam kod je kan, C1 sampai C7. Lagipun kita tak perlu susah payah ingat 206 tulang. Kita cuma kena ingat beberapa yang utama sahaja. Yang ada dalam gambar ni je kena ingat. Itu pun kalau kamu nak dapat 50/50 lah dalam kertas 1. Kalau tak nak ingat nama-nama tulang ni, boleh je kamu dapat 48 atau 49/50. Jadi terpulanglah pada kamu. Biasanya pelajar akan hafal guna gambar ni kan? Tanya kepada kamu yang dah berjaya hafal. Walaupun tak banyak yang kita kena ingat, tapi masih mencabar untuk ingat semua kan? Bagi yang belum hafal, saya ada strategi untuk memudahkan kamu mengingat. Strategi ini memerlukan kamu ada sedikit asas melukis. Okey, dah sedia? Okey, pada hari pertama kamu lukis macam ni. Bulat untuk kepala, garis lurus untuk bahagian badan, garis condong kiri dan kanan untuk tangan, garis condong kiri dan kanan untuk kaki. Okey, dah siap? Ini bahagian utama badan manusia. Bahagian utama ini mempunyai tulang-tulang. Mari kita labelkan tulang-tulang yang terlibat. Bulat ni tulang tengkorak. Garisan lurus ni tulang belakang. Garis condong ni pula tulang lengan.
Garis condong yang kat bawah pula tulang kaki. Okey, dah pun siap rangka manusia. Tahniah, kita dah boleh simpan cita-cita untuk menjadi seorang doktor. Okey, senang je kan? Mari kita ulang. Tulang tengkorak, tulang belakang, tulang lengan dan tulang kaki. Okay, hari kedua pula, kita tambah sikit lagi ilmu tentang tulang manusia. Tulang tengkorak mengandungi dua kumpulan tulang iaitu tulang-tulang kranium dan tulang-tulang muka. Tulang belakang dikenali sebagai turus vertebra. Bahagian dada ada tulang rusuk kan, jadi kita labelkan juga tulang rusuk. Bahagian lengan ada bahu, siku dan jari. Atas siku ialah tulang humerus, manakala bawah siku ialah tulang radius ulnar. Bahagian kaki ada lutut dan jari kaki. Tulang lutut dikenali sebagai patella. Tulang di atas lutut ialah tulang peha yang dinamakan femur. Manakala tulang di bawah lutut ialah tulang keting yang dinamakan tibia fibula. Siap hari kedua. Tahniah, anda dah pun jadi seorang doktor. Mari kita ulang sekali lagi. Tulang tengkorak mengandungi tulang kranium dan tulang muka. Tulang belakang dikenali sebagai turus vertebra. Tulang rusuk, tulang humerus, tulang radius ulnar, patella, tulang femur, tulang tibia fibula. Okey. Okey, hari ketiga kita rehat dulu. Tengok drama-drama ni. Tak nak tengok pun tak apa, saja je promote. Okey. Okey, hari keempat kita sambung. Kali ni kita nak target beberapa bahagian yang jarang-jarang kita dengar nama tulangnya. Kat bahu, tangan, pinggang, punggung dan kaki. Kat bahu ni dipanggil lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral. Tangan ada pergelangan tangan, tapak tangan dan jari tangan. Kat pinggang dan punggung kita panggil lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis. Kat kaki ada pergelangan kaki, tapak kaki dan jari kaki. Okey, dah siap hari keempat. Tahniah, anda seorang pakar tulang sekarang sebab dah banyak tulang yang anda dah tahu. Okey, sekarang kita ulang kaji tulang-tulang yang kita dah lukis tadi. Kali ni kita akan belajar dengan lebih mendalam. Hari ini kita belajar bahagian kepala sahaja. Jangan belajar semua sekaligus. Belajar satu persatu. Jadi hari ini kita belajar satu bahagian sahaja, bahagian kepala. Pada bahagian kepala ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibahagikan kepada dua iaitu tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium berfungsi untuk melindungi otak. Jadi otak ada dalam tulang kranium. Jadi otak ada dalam tulang kranium. Tulang kranium ni sebenarnya terdiri daripada banyak tulang-tulang lepir yang disambungkan oleh sendi yang tidak bergerak. Sendi yang tidak bergerak ini dipanggil sutur. Sutur. Okey. Kalau kita tengok dalam gambar ni ada kawasan rekahan atau sempadan. Ni sebenarnya satu tulang. Yang ni. Yang ni sebenarnya tulang-tulang yang berbeza. Rekahan ni ialah sendi yang tidak bergerak. Ia tempat penyambungan tulang-tulang kranium. Tulang muka memberi bentuk wajah kepada muka dan menyediakan soket untuk peletakan mata. Tulang muka terdiri daripada soket mata, tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah. Tulang yang membentuk rahang bawah dinamakan mandible. Mandible membentuk sendi bergerak dengan kranium dekat sini. Ini contoh pergerakan yang boleh dihasilkan pada sendi yang menghubungkan mandible dan juga kranium. Sendi bergerak ini membolehkan mulut terbuka dan tertutup. Akhir sekali, tengkorak bersendi dengan tulang vertebra bernama vertebra atlas. Okey, itu sahaja untuk video kali ini.
Dalam video akan datang, kita akan sambung lagi dengan bahagian tulang yang kedua, iaitu turus vertebra. Okey? Diharap pelajar-pelajar dapat sesuatu daripada video ini. Kalau ada soalan, kalau ada pandangan, kalau ada kritikan, boleh terus je komen dekat YouTube ni. Okey? Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Okey, jaga diri semua. Bye-bye.